Auzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Syukur hadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah. Saudara dan saya sekalian, kita tetap lagi melihat dan mengawasi negara kita ini. Ini tanggungjawab kita. Jangan ingat sebagai rakyat kita tidak ada tanggungjawab, tapi kita ada tanggungjawab yang cukup besar untuk negara ini. Saya dapat satu, mungkin saudara juga terima surat-surat seperti ini, tetapi bagi saya ini sangat terkesan dan patut kita sharekan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salah seorang PTD hantar. Saya seorang penjawat awam PTD yang telah berkhidmat selama 17 tahun. Sebagai penjawat awam, kami berkhidmat untuk Government of the Day. Tak kiralah BN, PH maupun PN. Cuma nak meluahkan isi hati ramai rakan-rakan dalam perkhidmatan awam. Bila PH menjadi kerajaan, asalnya ramai yang khawatir dengan menteri-menteri baru, terutama daripada mereka yang sudah lama berada di pihak pembangkang. Ya, masa itu ramai pihak pembangkang. Kami takut mereka akan membalas dendam dan memasukkan orang-orang mereka menggantikan penjawat awam sedia ada. Ini perasaan saudara kita. Memang menjadi lumrah setiap kerajaan akan meletakkan orang sendiri. Orang sendiri, maksudnya orang mereka. Semada untuk melaksanakan dasar mereka maupun sebagai reward, anugerah kepada penyokong mereka. Namun dalam 22 bulan, kami perhatikan menteri PH bukan sahaja tidak bertindak atas dasar dendam, malah ramai mereka mengurangkan protokol orang atasan yang sudah kian lama menjadi kebencian penjawat awam. Penjawat awam ni ada perasaan, ada perasaan. Kita nampak menteri-menteri bergerak tanpa rombongan besar. Penjawat awam tidak lagi dikerah, beratur, beramai-ramai, berjam-jam kumpul awal demi menjemput lawatan menteri. Pegawai-pegawai mereka tidak berlagak menunjuk kuasa seperti zaman kerajaan dulu. Kalau dulu level pegawai khas saja pun boleh memekik pada KSU, pada KSU, bayangkan, pegawai khas saja boleh pekik pada KSU. Kita nampak di bawah PH, KSU kembali berkuasa mentadbir kementerian. Agak mudah bekerja dengan menteri-menteri baru. Orang dalam akan nampak perubahan ketara. Ini pandangan saudara kita. Sekarang, dia bagi gambaran sekarang. Sekarang kerajaan tukar lagi. Asalnya okey juga. Sebab kita hormat pada tokoh-tokoh seperti Tan Sri Muhyiddin Yassin. Namun 2 bulan saja kelakuan zaman BN sudah kembali. Pegawai-pegawai menteri kurang ajar dengan penjawat awam. Menteri kena diusung macam bangsawan. Pejabat menteri penuh tokeh-tokeh beratur bawa kertas kerja tiap-tiap hari. Proposal maksudnya. Kami penjawat awam bukan macai. Dengar. Kami penjawat awam bukan macai. Kami boleh menilai sendiri. Tapi apa-apa pun, kami tetap akan melaksanakan amanah kami. Cuma saya berharap kita jangan terlalu taksub dengan propaganda mana-mana pihak. Kami orang dalam lebih nampak benda-benda orang politik buat. Wallahu a'lam. Pegawai takbir dan diplomatik. Saudara dan saya sekalian, menarik. Surat ini bagi saya sangat dekat dengan saya. Sebab saya ada pengalaman beberapa bulan bersama dengan Menteri Komunikasi. Saya nampak benda itu. Bahkan kerap kali saya memberi pandangan. Saya kata, terlalu longgar lah. Saya bagi pandangan masa itu. Saya rasa nampak sangat terlalu prosedur, kan? Bukan terlalu prosedur, maksudnya
Ya terlalu mudah. Terlalu mudah. Tetapi sekarang rakyat sudah mula nampak. Bagi saya, itu kita letak dulu. Ya, kita lihat macam mana pendapat awam. Sekarang kita lihat sudah mula timbul. Ya, apa kata MCA? Kenaikan tambang pengangkutan awam akan dikaji. Okey, kita nampak. Satu, kaji pula. Ini ke arah mana ni nanti hujung-hujungnya kita akan cakap. Kemudian geng-geng perompak telah mula keluar di muka media mengatakan, 66 hari saya membuat sumpah laknat. Nampak sekarang Pakatan Harapan hancur. Saya buat. Siapa yang buat tu? Anda semua tahu. Buat sumpah laknat. Minta maaf. Sumpah laknat. Kalau daripada perompak. Betul kan ni? Di kampung. Saya balik ke kampung. Pop kena curi ayam. Tangkap dia orang kampung. Pergi duduk depan masjid. Wallahi wa tallahi. Saya bukan curi ayam. Nampak? Kalau saya curi ayam, laknatlah saya. Ini berlaku dalam masyarakat Melayu Islam. Sekarang dah mula keluar. Tengok. Nak mencuba untuk mencorakkan pemikiran orang Melayu bahawa mereka tak bersalah. Mereka tak ada dosa. Mereka tak buat apa-apa. Padahal yang menghancurkan ekonomi, yang menjahanamkan negara ini adalah dari mereka sendiri. Dari mulut mereka, dari tangan mereka, dari otak mereka. Saudara dan saya sekalian, saya tengok satu persatu. Ini dah mula muncul dah ni. Mula muncul dah. Tiba-tiba lepas kes anak tiri Riza Syahris Abdul Aziz dilepaskan tanpa dibebaskan. Ini term yang orang kampung tak berapa nak faham. Ya? Janji dia curi, katakan ini saya nak fahamkan. Curi 10 juta. Curi 10 juta. Tapi dia curi duit YNDB bukan 10 juta. Ya, dia curi 1.25 bilion. Dia nak kembalikan berapa? Dia nak kembalikan 400 juta saja. Kita boleh terima tak rakyat Malaysia? Saya minta maaf. Rakyat Malaysia kita cakap terus terang. Boleh terima atau tidak? Dia rampas duit kita. Dia gunakan duit ni entah macam mana. 1.25 juta bilion. Tiba-tiba nak bayar. Tak apa, kita bagi settle 400 juta lebih. Tak logik langsung. Tapi ini berlaku sekarang. Okey, kita nampak. Kemudian baru ini kita dapat lihat ada kenyataan media seorang setiausaha parlimen. Ya, setiausaha parlimen, saudara Ridwan Rahmat dipindahkan ke Dewan Negara. Gara-gara tersilap bagi informasi ataupun tersilap surat hingga berlakunya usul tidak percaya itu dibawa ke parlimen. Saudara, sekarang dah nampak dah ni. Dipindahkan. Sudah dipindahkan. Ini siapa punya kerja? Nak tanya dengan walaun? Nak tanya dengan itu yang kaki-kaki ini tu? Ini kerja siapa ni? Ini kerja Daulah Islamiah. Apa ni? Daulah Islamiah kan ni? Nampak? Nak menipu rakyat guna macam-macam. Nak nipu rakyat guna macam-macam. Nak pindah. Ini amalan-amalan yang dulu. Tengok. Banyak lagi ni. Pertikaikan. Jadi semua surat-surat ni ada. Kita boleh tengok sendiri. Saudara dan saya sekalian. Paling jelas sekali. Era paling jelas lagi. Yang hujungnya kita akan nampak. Apa era yang sedang berlaku. Parlimen sudah dibekukan. Seolah-olahnya parlimen tak boleh nak bincang apa-apa. Hanya ucapan dunia yang maha mulia. Maknanya apa? Tak boleh buat undian. Maknanya tak boleh buat perbahasan dan sebagainya. Ini negara yang akan menuju kepada satu sistem apa ini? Terima kasih kepada pihak lawyer yang telah buat cara mereka. Terima kasih kepada NGO. Dan sekarang saya minta dan mohon kepada rakyat seluruh Malaysia untuk menegakkan keadilan, meminta mandat. Laksanakan. Kita mohon dan minta dan desak kepada wakil rakyat untuk meminta semula mandat yang dipermain dan diperbodohkan oleh PN sekarang ini. Saudara, apa yang kita lihat sekarang ini bagi saya
kita sedang menuju bukan saja ke era BN semula, tetapi kita sedang menuju ke era rejim Fir'aun. Rejim Fir'aun. Fir'aun yang buat cara macam ni. Dan ada 3 watak dalam zaman dan rejim Fir'aun. Pertama, rejim Fir'aun itu ada 3 pelakon utamanya. 1, Fir'aun itu sendiri. Sampai peringkat sombong angkuhnya Fir'aun, dia mengatakan, tidak ada Tuhan selainkan dia. Itu Fir'aun. Jangan sampai ke sana. Yang kedua, di sana ada watak Haman. Watak Haman ini adalah watak menteri-menterinya Fir'aun. Yang menggunakan segala kebijakannya, segala manipulasinya, ikut atap, ikut jamban, ikut tingkap, ikut lubang mana-mana dia gunakan untuk menguasai rakyat. Ini dilakukan oleh Haman. Watak itu ada sekarang. Yang ketiga, Qarun. Qarun ini adalah watak kepada businessman yang kawat duit menggunakan orang-orang politik ini. Saudara, semua mereka itu hancur lebur ditelan bumi. Ditelan oleh laut. Ditelan oleh kekuatan yang maha besar. Saya nak bagi peringatan. Sekiranya anda lakukan ini, PN ini masih lagi tidak sedar, tidak mahu insaf, yang pengkhianat-pengkhianat ini tidak mahu kembali kepada dasar-dasar Islam, yang orang Islam, kepada orang yang bukan Islam, ikutlah kepada agama kamu, kamu akan tenggelam seperti mana yang digambarkan oleh Al-Quran. Walaupun nak backup, silakan backup. Saya tidak ada masalah. Saya tahu ada beberapa kawan saya, tiap kali saya posting dia nak juga mengatakan nak backup juga. Silakan. Tetapi ingat, ini terjadi di dalam sejarah kemanusiaan. Apa yang terjadi di depan mata kita ini adalah lambang-lambang menuju ke era rejim Fir'aun. Cara Fir'aun mentadbir. Tak mau ada bahas. Ikut saja. Kamu boleh tunjuk baca doa tiap-tiap hari dalam radio. Untuk apa ni? Untuk apa? Untuk tunjukkan kepada rakyat kamu boleh baca doa. Dan doa seperti inikah yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Oh, saya buat 66 hari, tengok PH hancur. Kamu fikir kamu orang baik yang sampai peringkat macam tu kan? Kamu tu lanun lah. Kamu tu perompak lah. Ingat, perompak lanun ni boleh diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kejahatan kamu gunakan. Dengan rekayasa. Kamu gunakan Haman. Kamu gunakan watak-watak Qarun. Dalam menjayakan pengkhianatan ini. Mohon maaf kepada tok-tok guru yang ada di dalam PN. Kembali semula kepada dasar-dasar Islam. Kembali semula kepada pokok persoalan yang sebenar. Pengkhianatan adalah kekejian. Pengkhianatan adalah kehancuran akhlak dan moral. Ini bukan kemuliaan. Apa yang terjadi sekarang? Menuju ke sana. Mohon rakyat Malaysia sebar luaskan informasi ini. Kita tidak mahu lagi Fir'aun. Dah, habis. Sudah sebarkan masuk ke? Aduh, dia mati pada itu. Semalam macam itu juga. Jadi nggak kerekam?